Perpaduan. Perpaduan. Berserangkum. Perpaduan. Automatik. Girumpung. Perpaduan. Padu. Kuala Lumpur. Perpaduan rakyat Malaysia dilihat jelas apabila dijelmakan dalam keadaan sebenar ketika negara dilanda cabaran dan musibah termasuk menghadapi gelombang COVID-19. Mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, dalam tempoh itu dapat disaksikan semangat perpaduan yang ditunjukkan seluruh rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Menurutnya, ramai orang menunjukkan sifat empati dan menzahirkan keupayaan individu atau kumpulan untuk memahami sentimen, aspirasi, kebimbangan dan cita-cita individu atau kumpulan yang lain. Dalam krisis COVID-19, rakyat Malaysia, khususnya petugas barisan hadapan, telah membuktikan sifat empati terhadap satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Sifat empati ini harus diperkukuhkan dalam masyarakat kita. Sifat ini membantu usaha kita mengatasi cabaran perkauman dengan lebih berkesan. Kita perlu terus menyuburkan sifat empati ini dalam kita hendak memahami isi kaum daripada perspektif yang lebih seimbang dan menyeluruh. Jadi, mari kita mengupas lebih lanjut lagi tentang perpaduan yang dapat dilihat hikmah daripada penemuan ini dari pelbagai perspektif. Dari perspektif masyarakat, perpaduan ini dapat dilihat apabila wujudnya sifat keprihatinan dalam diri masyarakat untuk sama-sama membantu golongan terkesan yang sangat memerlukan bantuan daripada masyarakat sekeliling. Hasilnya, mereka bersama-sama mengumpulkan wang untuk membeli barang keperluan seperti bahan mentah, minyak masak, beras dan sebagainya untuk diberikan kepada golongan yang memerlukan. Dengan adanya aktiviti seperti ini, kehidupan mereka akan lebih terjamin sekaligus dapat meringankan beban mereka untuk menempuh kehidupan harian. Berdasarkan perkara ini, kita dapat lihat bahawa perpaduan sesama masyarakat di Malaysia ini semakin utuh dan hubungan antara kaum juga dapat dieratkan tanpa ada sikap iri hati, dendam, masa muka dan sebagainya. Malahan setiap kaum yang ada di Malaysia dapat bersama-sama memharungi wabak ini dengan lebih peka. Selain itu, hubungan kemasyarakatan dan persahabatan antara kaum turut dapat diperkukuhkan lagi apabila PKP ini dijalankan. Hal ini kerana aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan dahulu telah dijadikan sebuah kenangan dan memori yang begitu indah mereka ciptakan dan ianya tidak dapat dikembalikan lagi pada masa kini. Misalnya, kebanyakan masyarakat telah memuat naik gambar dan juga video mereka di laman-laman sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Perkara ini dapat kita simpulkan bahawa masyarakat merindui sesama mereka yang menjadikan mereka seseorang yang lebih menghargai antara satu sama lain. Justru itu, kesepaduan rakyat dapat dilihat oleh kita bahawa ianya menjadi lebih utuh dan kuat walaupun dalam alam maya sahaja. Dari perspektif individu pula, kita sebagai bangsa yang bersatu padu haruslah menanamkan semangat perpaduan dalam diri kita agar sejarah hitam yakni peristiwa 13 Mei 1969 tidak berulang kembali. Daripada ini, kita sebagai individu akan bertindak secara adil dalam membantu semua lapisan masyarakat, tidak kira daripada kumpulan etnik mana, persis pepatah Melayu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Perkara ini sedikit sebanyak membantu ramai pihak untuk menghadapi krisis pandemik ini dengan lebih mudah. Kesatuan kaum yang dibawa dalam diri menjadi teras asas kita untuk tidak memandang isu perpaduan sebagai perkara yang remeh. Sikap ambil berat terhadap nasib seseorang, tidak kiralah siapa dia, dari mana datang etniknya, membantu individu itu untuk lebih cakna dengan orang sekeliling. Jelaslah di sini bahawa individu yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi lebih cenderung untuk membentuk perpaduan dengan orang sekeliling, tidak kiralah dari bangsa mana. Kemudian, masyarakat yang masih melanjutkan pelajaran sama ada pelajar sekolah maupun mahasiswa dan mahasiswi universiti juga dapat mengukuhkan hubungan mereka menerusi alam maya ini sahaja. Hal ini kerana mereka dapat berhubung sesama mereka menerusi kelas online iaitu PDPR yang dijalankan pada masa kini. PDPR yang dijalankan ini merupakan salah satu inisiatif yang penting bagi pelajar supaya mereka dapat meneruskan pelajaran walaupun berada di rumah, justru dapat mempereratkan hubungan bersama guru serta pensyarah mereka sendiri. Selain daripada itu, aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti forum perdana, kuis bacaan Yasin dan pelbagai pertandingan yang dijalankan turut menyumbangkan kepada perkukuhan hubungan antara pelajar dan masyarakat lain. Oleh itu, perpaduan dapat dikekalkan jika kita mengambil beberapa pendekatan yang menarik minat masyarakat supaya melibatkan diri mereka dalam aktiviti kemasyarakatan ini.
Dari perspektif kerajaan pula, yakni negara, persepakatan perpaduan rakyat dapat kita lihat melalui kepatuhan masyarakat yang bersama-sama menjalankan aktiviti Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi menurunkan kadar kes COVID-19. Hal ini telah menyebabkan masyarakat tidak dapat bergerak keluar dengan bebas seperti sebelumnya, tidak dapat menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan sebagainya. Perkara ini sedikit sebanyak telah menimbulkan perasaan ketidakpuasan hati antara masyarakat, akan tetapi masyarakat perlu akur dengan perintah tersebut bagi menyelamatkan nyawa mereka. Justru itu, pihak kerajaan telah mengambil satu inisiatif dengan memberikan perkhidmatan talian secara percuma dalam beberapa bulan bagi merapatkan jurang antara masyarakat. Hal ini telah menyebabkan masyarakat dapat berhubung sesama mereka walaupun dalam alam maya dengan menggunakan pelbagai aplikasi, dan salah satunya ialah Skype dengan lebih kerap. Oleh yang demikian, hubungan antara kerajaan dan juga rakyat turut dapat dieratkan. Sebagai penutup bicara, apa yang dapat saya rumuskan adalah kita sebagai manusia secara kasar yang melihat bahawa pandemik ini banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Walhal jika kita teliti dari sudut yang berbeza, ia membantu kita untuk terus menguatkan perpaduan sesama kita sebagaimana yang diimpikan selama ini. Proses pembentukan perpaduan yang bermula daripada penyatu paduan menjadi teras utama untuk menjadikan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia sebagai satu kelompok yang mempunyai tujuan yang sama, yakni ingin menjadikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan harmoni. Oleh itu, kesepakatan serta nilai kesepaduan yang tinggi dalam kalangan masyarakat, kita dapat merealisasikan impian itu dengan mudah walaupun pelbagai rintangan yang harus kita harungi bersama, kerana pepatah Melayu ada mengatakan, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Jadi, ambillah ibarah daripada pandemik ini sebagai titik permulaan kita untuk terus menerapkan serta memupuk semangat perpaduan agar negara Malaysia dapat menjadi contoh kepada negara-negara lain.